Hidup yang waklong, hidup budaya, hidup segenap kampung dan kota. Kibar sayap serata dunia, junjung martabat nama negara. Pergendangan Melayu dibawakan oleh geng Waklong dan legasi anak cucu Mina Hussein. Assalamualaikum semua. Abang Nas, kita kena bagi tepukan yang sangat gemuruh lah. Gemuruh. Wah, itu dia geng Waklong kita. Dengan semuanya ada yang anak-anak cilik yang kita nampak kat sini. Pewaris bangsa, pewaris budaya. Semoga kita tidak lupa. Itu yang penting mesej yang kita bawakan di MHI pada pagi ini. Nas Rahman dan Sofia bertugas untuk anda. Dan seronoklah hari ini. Tadi saya nak bersilat. Lepas bersilat, sempat buka step tak? Undang dia keluar pula. Jadi saya tak tahu bersilat ke tak menari. Begitu dia. Apa pemaham pagi ini kita bawakan satu jenis orientation seni yang patut kita perkenalkan dan kita banggakan sebab ada di antara peralatan muzik ini, gegendang ini yang sejak kurun ke-13. Tepat sekali. Dan cerita sikit bagaimana seni pergendangan Melayu ini datang mewarnai tanah Melayu suatu masa dahulu. Betul, tapi sebelum kita mewarnai ke pengetahuan sejarah anda, apa kata kita tengok macam mana cuaca kita pada hari ini. Kerana hari ini hari Ahad, kepada anda yang ingin beriadah bersama dengan keluarga, nampaknya cuaca alhamdulillah semuanya matahari bersinar kecuali di Kanga, ada hujan sikit pada pagi ini, dan di Petaling Jaya alhamdulillah, di Alustar di hujan sikit juga. Kota Baru okey. Geng Waklong kat Kota Baru semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Okey, tapi di Senai di Johor ada hujan sikit pada pagi ini dan di Bayan Lepas Pulau Pinang ada hujan sikit. Tapi selain daripada itu, rakyat Malaysia kalau nak bercuti pada hari ini, nak beriadah bersama keluarga, silakan. Saya rasa tak silap saya memang dah bermula dah cuti sekolah. Dia pastinya bagi anda semua keluarga semua yang dah mula untuk menjalankan pencaturan perjalanan anda ke mana saja, pastikan kita kena pasti apakah takat cuaca untuk keselamatan bersama. Apa pun saya rasa macam sangat-sangat teruja sebab inilah masa untuk kita mengenal semula, untuk mengimbau balik kenangan antara peralatan digunakan ni. Saya rasa Nas, awak nak bergendang juga sebenarnya kan? Awak pun saya tahu dari dalam sini lah. Saya dah bergoyang-goyang tadi. Saya dah nampak lah. Lepas tu Kak Zanduri kita tadi tengah menyanyi. Lunak suara ni tu saya macam terpesona tadi. Terpesona dengan persembahan ini. Jadi kita perkenalkan dulu siapakah kepala geng Wak Long kita ni. Wak Long lah. Siapa lagi? Atau dikenali sebagai Muhammad Kamrul Bahri Hussein. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wak Long, wah, bila kita dengar pada pagi hari pun dah begitu rancak. Dada kita pun dah duduk macam itu pada pagi hari. Jadi mungkin kita nak kenalkan sikit. Berapa jenis gendang yang Wak Long bawa kat sini hari ini? Ini baru 1/100. 100%? Banyak lebih macam tu sekali? Banyak lagi. Okey. Jadi kat sini, apa yang kita dapat, apa yang ada? Yang kalau kita kata nak mula perjalanan untuk belajar lah, kita belajar dengan apa? Okey, kalau ikutkan gendang kat sini banyak sebenarnya. Cuma kita tak mampu nak bawa semua. Ada yang rebana ubi yang besar pun tak mampu, tak muat lah kereta kan. Kena bawa lori. Okey, baik. Kalau yang asas, yang mudah adalah macam rebana kercing je lah. Ni rebana kercing. Dia macam kompang, tapi dia bukan kompang. Tapi di Kelantan kita panggil bano kercing lah. Bano kercing. Dalam kategori kompang jugalah. Cuma ada kercing kat sini. Okey. Dan ini desain awalnya. Maknanya dia datang ke Kelantan, inilah dia bentuk. Desain dia bentuk lebih kurang macam ni. Cuma kercing dia berbeza daripada tembaga dan dia ada ukir-ukir. Sedikit yang mana kita dah tak boleh nak buat. Susah lah. Sebab ada satu saja yang di Kelantan. Yang pewaris tu. Jadi dia pun tak boleh nak bagi kat kita. Jadi kita kita tiru untuk kita hasilkan balik dan kita cuba perkenalkan balik. Ini asas yang mudah sebab dia satu. Tapi sebenarnya teknik pukulan lebih kurang sama. Cuma bunyi dia lain. Bunyi dia bermain sikit kercing. So lepas tu yang seterusnya ada rebana Melayu asli. Ni rebana ubi mini yang kata. Junior. Tapi rebana Melayu ni tidak berkembang di Kelantan. Ni dia dah berkembang di di Melaka. Diorang sayang pakai rebana ni juga. Tapi Wak Long dan arwah ayah cuba desain balik supaya dia nampak berbeza dan dimainkan dalam pelbagai. Dan Wak Long senang nak bawa pergi luar negara, ringan. Nampak tak? Keyword dia membawa ke luar negara. Yes, kita bawa warisan kita untuk dinikmati oleh penduduk sedunia. Ya. Jadi yang kecil-kecil ni pun ada kat sini sekali. Saya tertarik betul dengan abang kita kat sini. Dia macam gendang tapi dia bukan gendang. Lepas tu ada bunyi kecil-kecil. Apa bunyi tu? Ni nama dia Casey. Yang dia peranan dia macam head drum lah. Head drum high, bunyi tinggi. So nama dia Casey. Dia pun cuba bunyi sikit. Try sikit. Okey. Dia high. So dia bunyi macam ada highs lah, macam seolah-olah bunyi macam ni lah juga untuk memberi warna yang lebih besar. Harmonis tu ada highs atau suara tinggi, suara sederhana, suara rendah begitu kan. Dan kita ada gedombak yang dimain dalam wayang kulit juga, itu gedombak. Nama ada gedombak. Tu dia. Gedombak. Dan kita ada rebana ibu di Barat. Ibu di Barat. Okey. Rebana ibu di Barat. Yang sama hujung sana ada surunai kan, surunai dalam wayang kulit. So ensemble kita ada ensemble wayang kulit, ensemble Mak Yong. Betul. Sebab ada rebab ni ada rebab kan. Ensemble Mak Yong. Ni gendang ibu Mak Yong. Dan kita ada gendang anak Mak Yong kat sana. Ibu dan anak ya. Ibu dan anak. Ibu dan anak ni guna untuk gendang silat juga kan? Benda boleh juga untuk gendang silat. Tapi kena ada mallet lah, kayu. Pasti kalau kita boleh main ibu dengan anak sikit? Boleh. Mari kita cuba. Mari kita cuba. Ini cuba kita main lagu bertabuh. Tabuh Mak Yong. Tabuh Mak Yong. So ada gong ibu anak juga gong. Gendang ibu, gendang anak. Okey. Boleh. Main star gendang sa. Dung. Cuba ya. Sa. Walau saya sentiasa tertanya bila kita mendengar mainan gendang dan sebagainya kan, seakan-akan tu macam walaupun ramai tapi kita macam mendengar ikut feel dan masuk ikut kata masa tertentu tu. Macam mana anak-anak kecil ni boleh belajar tempo bila nak masuk, feel dekat mana? Okey.
itulah sebenarnya Allah tu Maha Kuasa kan. Ha. Semuanya kuasa Allah yang kita tak boleh nak duga. Allah tu dah titikkan pada setiap kita manusia di muka bumi ini daripada kita lahir, sebelum lahir lagi. Allah dah kata kalau you setuju dan you keluar. Kalau tak setuju, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya semua sudah ada bakat masing-masing. Allah dah tetapkan dah. Sunnah jadi pengacara, saya jadi geng Wak Long, Lik Ni dan semua orang sudah ada ditetapkan. Ada kameraman. So dia dah jalan dah. Jadi masing-masing sudah ada daripada awal. Dalam jiwa. Dalam jiwa dan dalam bakat seni tu melalui keturunan biologinya kan. Maksudnya sebenarnya anak-anak ni semuanya kawan-kawan kerabat. Kawan-kawan Geng Wak Long. Oh ya ke? Yang paling kecil Kenal. Yang pukul gong kat belakang ni, saya nampak pun tidak. Tapi cuma dia ni kat ujung-ujung tu. Okey, ya sebenarnya Geng Wak Long asalnya saya dan adik saya Kamarul Baisah hujung sana, adik saya dan Ahmad Ridwan Hussein. Ada seorang lagi tak dapat datang, dia kena main convocation UiTM. Lepas tu isteri kepada adik saya Kamarul Baisah ni Puan Zamzuria Zahari. Dan mereka berdua adalah seorang adik guru lah dalam bidang seni dan mereka juga Zam adalah dekan Fakulti Tari di Akademi Seni Warisan Aswara di Aswara. Alhamdulillah. Kamarul Baisah timbalan dekan Putra Pusat Seni Pentas Aswara. Dan saya di UiTM lah, persyarakat dan muzik tradisional. Jadi kita dah kembangkan yang lebih besar. Dan Mak Wei ada degree. Maksudnya kita dah ada di peringkat yang sampai tahap nak pergi PhD. Waktu pun tengah buat PhD dalam wayang kulit. PhD insya-Allah, doakan kami. Dan anak-anak Zamzuria dan Baisah, yang ni semua anak-anak dia lah. Oh, yang pakai tanjak kuning ni semua. Ya. Betul. Nama kumpulan Baizam Generation. Oh, namanya siapa? Baituta, bukan kanan. Nama saya Kamarul Baituta bin Kamarul Baisah. Sebelah sana, Alang. Saya Kamarul Baikuni bin Kamarul Baisah. Nama saya Kamarul Baihaki bin Kamarul Baisah. Dan last sekali 6 tahun ni. 6 tahun. Namanya? Nama? Kamarul Bayron Kamarul Bayron bin Kamarul Baisah. bin Kamarul Baisah. Ni Wak Long, anak Alun 2 orang. Muhammad Kamrul, sila kenalkan. Nama saya Muhammad Kamrul Syami bin Muhammad Kamrul Bahari. Okey, yang ini pula. Nama? Nama saya Muhammad Kamal Syafiq bin Muhammad Kamal Bahari. Cara dia buat tu, kita kena tangkap betul-betul. Ini ada bakat pengacara ni. Tiba-tiba dia ambil nafas. Ambil masa sejenak. Gaya ini ada bakat ni. Ini lepas ni kita tuition sikit. Dan Walu juga ada bawa pelajar daripada UiTM lah. Yang di peringkat degree. Nanti mungkin segmen yang terakhir akan ada. Yang belajar untuk jadi cikgu muzik nanti. Dan ada pelajar dari luar negara yang mereka syarikat di Michigan. Sebenarnya Walu dah banyak negara dah pergi. Geng Wak Long insya-Allah akan ke Rainforest World Music Festival bulan ni nanti. Kita nak cerita sejarah Geng Wak Long sikitlah kepada anda yang mungkin tidak mengenali Geng Wak Long yang sudah pun famous sebenarnya di Semenanjung Malaysia, di Sabah dan Sarawak juga dan mungkin di persada dunia. Kita tak tahu apa kata kita kenali sikit Geng Wak Long yang rajin juga membuat bengkel untuk anak-anak muda kita ya. Ya, ini pada minggu lalu di mana Wak Long sendiri menganjurkan seni pergerakan Melayu ini dalam bengkel di Negeri Sembilan. Jom kita saksikan. Seni dan budaya adalah antara tunjang kepada pembentukan jati diri sesebuah negara bangsa. Sehubungan itu, adat itu wajar dipelihara agar tidak hilang di telan masa. Apatah lagi jika seni itu diwarisi daripada keluarga dan kekal sehingga hari ini. Itulah yang menjadi pendukung kepada Muhammad Kamarul Bahari Husin atau lebih dikenali sebagai Wak Long, anak Kelantan yang berkecimpung dalam seni muzik tradisional Melayu sejak kecil. Kebolehan Wak Long dalam mengendalikan pelbagai jenis gendang dan alat muzik perkusi membuatkan dia terpilih sebagai pemuzik iringan kepada ramai penyanyi terkenal tanah air. Wak Long turut diundang bagi membuat persembahan di beberapa acara di luar negara. Disebabkan pengalaman itu, melalui usaha untuk menyuburkan seni muzik Melayu di bawah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, Wak Long dipilih untuk mengendalikan bengkel seni pergendangan Melayu di Negeri Sembilan selama sehari. Gendang itu sangat
lebih besar lagi sebenarnya peranan dia sebab dia memainkan rentak dalam pergabungan antara melodi dan rentak supaya muzik itu akan menjadi lebih harmonis dan muzik itu akan menjadi lebih lengkap untuk memberi cerminan budaya masyarakat Melayu, tak kira Melayu, mungkin masyarakat Cina pun ada gendang juga, masyarakat India pun ada gendang itu juga, yang memberi peranan tertentu kepada sesebuah ensemble muzik itu yang mencerminkan dalam konteks budaya sosial yang berkait rapat dengan masyarakat sesebuah kaum itu sendiri. Reputasinya sebagai pemuzik profesional menarik hampir 100 peserta daripada pelbagai peringkat usia untuk menyertainya. Melalui bengkel ini, peserta didedahkan dengan teknik permainan muzik gendang tradisional dan kontemporari. Bagi Muhammad Abdullah, menerusi bengkel sehari ini, dia bukan sahaja berpeluang mempelajari teknik pergendangan baharu. Lebih penting, dia dapat membaiki teknik paluan gendangnya. Melalui bengkel lagi ini dapat memperbetulkan pukulan-pukulan yang selama ini dirasai tak berapa betul. Hari ini melalui yang dah diajar dan ditunjuk ajar oleh tentera pengajar tadi, maka kita dah tahu di mana kesilapan kita dan dapatlah kita untuk membetulkan. Bagi Fakrul Hakimi Ali, dia menyertai bengkel ini untuk mempelajari teknik paluan gendang irama tradisional. Saya dapat banyaklah ilmu baru, ilmu yang tak pernah dapat di mana-mana. And dalam masa yang sama saya dapat mengasah balik bakat-bakat saya yang lama, contohnya macam rentak inai yang baru belajar tadi. So dalam masa yang sama kita juga dapat memperbaiki kesilapan diri kita balik. Selain bengkel seni pergendangan Melayu, program ini meriah dengan pelbagai aktiviti lain dan turut melibatkan 11 kompleks JKKN di seluruh negara. Setiap satu mengetengahkan seni budaya masyarakat perbilang bangsa di negeri berkenaan. Yang mana kita cuba mengangkat kesenian negeri masing-masing untuk dipersembahkan di dalam program menyemarakkan seni budaya. Pelaksanaan sidang keilmuan juga, kita telah menekankan kepada aspek pendidikan kepada masyarakat, yang mana negeri-negeri tertentu akan menyediakan sidang keilmuan kepada mereka-mereka yang datang untuk mengetahui lebih lanjut lagi kesenian-kesenian tradisi di negeri masing-masing. Kelunakan alunan gendang, terutama dalam mempersembahkan seni muzik Melayu tradisi, perlulah dihargai oleh masyarakat. Melalui usaha sebegini, semoga masih ada pelapis yang boleh mewarisi seni dan budaya Melayu agar tidak putus, malah menjadi kebanggaan. masa 2 minit saja kita mampu main gendang ibu inilah. Begitu senang untuk kita kalau ada ritma lah. Ya, kalau tak ada feeling langsung untuk kita cuba rebana atau sebagainya, boleh tak? Boleh. Boleh juga. Sebenarnya boleh. Janji nak cuba. Okay. Kalau bila dah cuba akan timbul minat. Saya buat pertama kali mencuba ni, saya terus rasa dah tahu kenapa macam kita boleh kata adopt satu kesukaan pada gendang ni. Betul. Bagi anak-anak kecil kan, daripada kecilnya kalau kita train dia pun semua, adakah boleh sehebat Wak Long nanti? Lagi hebat. Sebab itulah anak-anak saudara, anak-anak kita ni
kita dedahkan dari kecil supaya akan jadi lagi hebat. Esok mungkin menjadi profesor. Lagi mungkin akan tak ada kat Malaysia kot. Dia pergi luar negara je duduk. Kita nak tanya pengalaman kecil dia. Dia overseas tu hari nanti. Umur berapa awak mula? Ini yang penting. Berapa tahun mula main muzik? 3-4 tahun. 3-4 tahun. Dia pun lupa sebab dia sangat kot. Jadi masa 3-4 tahun ni inilah masa paling sesuai untuk kita dekatkan anak-anak kita atau anak-anak muda kepada seni perkenangan Melayu ni. Ya, betul. Jadi anak Wak Long pula kat macam mana? Anak Wak Long pressure. Pressure kan sebab bapak dia Wak Long. Nama tu besar nak carry tu. Besar tu. Okey, mikrofon tadi. Jadi silakan. Macam mana perasaannya menjadi anak Wak Long? Banyak pressure juga ah. Pressure macam mana tu? Kena bayar hari-hari, adalah juga hari-hari yang kita pergi show ke apa. Show depan orang ramai. Dia nak cerita tapi dia macam malu-malu kan. Tapi sebenarnya sebetulnya Wak Long tak ada masa nak jumpa dia orang pun. Itulah pengomadan yang kita kena buat sebab kita nak sesuatu benda, akan ada sesuatu benda yang kita akan hilang. Setuju. Sebenarnya tapi walau apa pun kita yakin pada Allah, Allah akan tunjukkan, permudahkan. Tapi sebenarnya pada satu peringkat bila kita dah bawa keluar balik instrumen alat muzik di rumah kan, dia akan tengok apa-apa, lama-lama dia akan timbul rasa minat tu. Tapi sebenarnya alhamdulillah dia ada bakat lah. Kadang-kadang tu mereka risau, takut nanti kalau tak praktis nanti kan. Dia risau takut terlebih ke apa ke kan. Tapi secara keseluruhan Wak Long okey je sebab muzik tu hanyalah satu bentuk tools untuk kita sebenarnya bersama macam ni. Dan alhamdulillah geng-geng Wak Long ni semua, kalau tak ada seni macam ni, susah kita nak jumpa pun. Itulah dia. Jadi untuk eratkan tali persaudaraan. Ya, betul. Wak Long, saya tertanya sebab anak kecil ni memang didedahkan melihat bakat Wak Long sendiri. Dia sendiri ada minat. Tapi nak dikatakan bagi salah seorang anak ni kan, berapa banyak instrumen yang telah pun dikuasai? Cara belajar dia sama ke tidak? Dia dalam bentuk alat muzik tu banyak kan. Teknik dia berbeza-beza dan lagu ataupun repertoire dia berbeza-beza. Dalam makyung berbeza. Alhamdulillah kita Malaysia sudah mendapat iktirafan daripada UNESCO sebagai intangible heritage, masterpiece oral intangible heritage dari Malaysia. Dan kita telah diiktiraf dunia pun. Makyung tu sendiri, dan makyung tu ada alat muziknya, ada bentuk nyanyiannya, ada bentuk lakonnya, ada bentuk gerak tarinya sendiri. Jadi benda tu semakin besar, luas, bukan saja muzik. Ini hanya melihat muzik saja. Bagaimana kita nak memahami dan nak mengabdikan diri untuk praktis. Kalau nak jadi profesional, dia kena praktis lebih daripada 8 jam satu hari. Wow, 8 jam sehari ya. Lebih 8 jam satu hari. Peluh ketiak anak-anak Long ni. Maksudnya bukan sahaja kita nak belajar muzik, tetapi dalam sesama kita juga memberi satu pendedahan tentang pemudah cara iaitu membaca notasi muzik. Maksud sama ada notasi muzik tradisional ataupun notasi muzik barat supaya kita akan jadi lebih global lah dan mudah kerja. Macam ni lah baca nota terus baca kan. Nampaknya ilmu memang sangat penting kepada Wak Long. Alhamdulillah. Nak tanya juga, Wak Long ni pandai atau pakar bermain berapa banyak alat muzik? Banyak tak? Kalau nak ikutkan banyaklah, tapi tidak orang kata apa, kita tidak fokus. Tapi dalam bidang pengajian Wak Long sebagai seorang percussionist lah. Percussionist Melayu dan Barat. Maksudnya perkusi Melayu dan Barat. Jadi alat muzik percussion tu banyak. Kalau ikutkan ada lebih 100 lebih alat muzik yang Wak Long boleh main. Tapi tidak masters lah. Maksudnya kalau nak master betul-betul kena setiap alat muziknya kena betul-betul praktis balik untuk fahamkan balik. Cara bentuk tradisional lah dan juga dalam bentuk tradisional contemporary lah. Macam ni kita main dah tradisional contemporary dah. Dia tidak ada ensemble asal lagi. So sekarang ni dah gabungan ensemble wayang kulit, ensemble makyung, kompang rebana Melayu, ada macam-macam lah. Tapi ada juga inovasi dan pembaharuan yang dibawakan Wak Long Ya, ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Macam lagu tak di Gang Wak Long tadi, kita gubah lagu baru. Bukan gubah, kita cipta baru. Lagu baru yang dicipta oleh Zamzuri Zahari lah. Dan kita ada album kita dah launching. Ini album yang kita dah launching. Ada album. Di distribute ataupun diedarkan oleh Jepun. Syarikat Jepun. Diedarkan oleh Jepun.
ampun. Bin record. Tapi yang sayangnya kat sini Sofia, kita nampak budaya-budaya di luar sana lebih menghargai seni kita berbanding daripada kadang-kadang dalam negara kita sendiri. Ya, betul. Jadi dalam pembaharuan yang Wak Long bawa ni, saya difahamkan bukan saja muzik yang baru tapi alatan yang baru juga. Betul, alatan baru juga kita buat lah. Jadi ini salah satu alat baru yang kita buat melalui kajian lah. Sebab Wak Long dulu Fakulti Muzik UiTM kan. Sekarang di Conservatory Music di College Pengajian Seni Kreatif UiTM Shah Alam. Jadi kita dapat dana daripada Toyota untuk buat kajian alat muzik bulu. Ini adalah satu gendang, kita panggil gendeluh. Gendeluh gabungan gendang dan bulu lah. Gendang bulu. Buat sendiri? Buat sendiri. Dalam kajian lah. Wak Long dah cipta perkataan sendiri. Dan sebenarnya kebanyakan alat muzik ni dibuat sendiri oleh arwah ayah dan juga pakcik kami lah. Dan Baisah, Kamaru Baisah juga diturunkan untuk buat. Dan sebenarnya bukan Baisah. Semua kita kena tahu, wajib tahu. Kalau rosak nak hantar kat mana. So kita kena repair sendirilah. Kita belajar tanggungjawab juga ya, nak jaga, tunjukkan. Boleh ke gabungan ni? Boleh, sebenarnya boleh. Tak ada masalah? Tak ada masalah. Yang masalahnya bila kita tidak ada ilmu. Apa beza dia bukan dari segi bunyi? Boleh Wak Long main sikit? Yang mana? Yang ni? Ini sebenarnya gendeluh ni ada gabungan gendang Kelantan sebab dia ada teknik tuning. Ini tuning macam tu. Kalau kita nak kendurkan dia, kendurkan. Dia kendur. Kalau nak tegangkan lagi, kita nada dia tinggi. Nyaring sikit. Tapi dia agak sensitif dan memerlukan satu bentuk sistem pembesar suara ataupun sound amplifier yang terbaiklah supaya nada tu akan jadi lebih sedap. Dengan perbezaan dia. So setiap tu ada dia punya karakter dia sendiri. Dan benda-benda ni akan memberi, walaupun kita tahu teknik, tapi kalau kita tidak faham tentang fungsi dia, kenapa kita bermain, untuk apa kita bermain, jadi kita tidak akan dapat merasa memberi kekuatan pada diri kita dan orang. Sebenarnya bukan sekadar alat muzik, tetapi kita sendiri, geng-geng Wak Long sendiri perlu menghayati dan memahami instrumen tu dalam bentuk yang holistik. Itu sebenarnya yang bagi Wak Long sangat-sangat susah untuk kita memberi kefahaman benda ni. Sebab kalau ajar, Wak Long boleh ajar sekejap je macam tadi. Tapi adakah hanya itu? Asas di atas luaran. Asas di atas luaran saja ataupun memberi keseronokan. Sebab main tangan, saya sakit tangan, pecah tangan. Tapi saya dah ceritakan Sofia tadi kan, kita sebagai ibu dan bapa, kita pun terfikir juga kan Sofia, seni perkenangan Melayu ni kalau kita nampak di kawasan urban lah, di kawasan bandar dan sebagainya, dia macam tidak mendapat sambutan dari sudut pandangan seorang pensyarah. Pendapat Wak Long? Sebenarnya pendadahan saja, pengenalan je. Kalau tak kenal tak cinta kan. Klise sikit bunyi dia. Bila sudah kenal dan cinta, akan sanggup buat apa sahaja. Walaupun sakit tangan, pecah tangan, tidur tak tentu, malam baru tidur. Sekarang ni kita ada disiplin-disiplin, tanggungjawab masing-masing untuk bersiap, untuk fokus dengan apa yang kita nak buat, yang kita minat. Kalau tak minat, rasa macam susahnya nak bangun pagi kan. Bangun pagi kan. Kadang-kadang subuh pun kelaut kadang-kadang tu. Kadang-kadang. Sometimes. Ujung-ujung je. Jadi kita tanya yang muda-muda. Yang tanya muda-muda. Jadi walau apa pun, Allah tu Maha Kuasa lah. Macam itulah kan. Kalau kita tanya yang muda ni pula. Mari kita tengok. Okey, bangun subuh lah juga kan. Subuh tak? Subuh. Alah Tom. Tapi yang penting untuk anak-anak muda seperti anak-anak Wak Long kita tanya sikit, bagi dia mikrofon. Sorry. Itu dah kena tanya. Dia lah cuak dah. Macam mana pentingnya untuk kita terus memperkasakan seni warisan perkenangan Melayu. Boleh tak? Boleh jawab. Soalan susah. Mungkin Bahaki. Bahaki sekarang di sekolah seni lah sekarang dah masuk tingkatan 1 kan. Dia 13 tahun dia. Soalan dia mudah aja. Bila awal-awal belajar sampai sekarang dah boleh buat persembahan kan. Kenapa suka main gegendang-gegendang ni dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain yang macam-macam kat luar tu? Kenapa masih hati tu kat sini? Sebab saya selalu tengok mak ayah saya, terutamanya ayah, atuk, arwah atuk, pakcik sendiri duk tengok, saya duk main semua kan. Tiba-tiba muncul dalam hati tu rasa macam, macam best je alat muzik ni. Kita cuba main sekali. Tengok,
ayah saya dapat turunkan sikit ilmu, dapatlah saya main benda ni, main benda ni. Dikirakan hampir semua kat sini saya boleh main. Dah boleh main dah? Hampir semua. Boleh berdikir barat sekali juga? Boleh. Dahsyat. Alhamdulillah. Nyanyi sikit dikir barat sikit. Biasa bagi beat. Ini macam beat India aja. Boleh. Boleh tak? Nyanyi sikit, boleh tak? Ala ala ewa boleh ayo kita terbang tinggi. Ewa boleh acara jika negara kita maju tinggi lagi. Ala ala ewa boleh ayo kita terbang tinggi. 1, 2, 3. Walong sedihlah. Dia kenapa? Asalkan kita faham, kita mesti berpakat. Betul. Itu istilah dia. Apa-apa pun kalau kita berpakat, insya-Allah. InsyaAllah. Macam mana harapan Wak Long? Satu pesanan untuk orang anak-anak luar di luar sana, semua keluargalah belajar ni. Harapan dia mudah aja. Mari kita lestarikan. Lestarikan. Apa sahaja yang ada, mungkin kita tak tahu sebenarnya kita ada benda tu dan kita lestarikan. Kita berpakat dan mencari satu benda untuk memberi manfaat kepada semua. Bukan sahaja pada Wak Long tapi pada semua. Kalau tidak duduk rumah jelah kan. Kerana tak kenal maka tak cinta. Itulah pesanan Wak Long untuk kita semua ya. Duk rumah pun tak salah kalau kita terus mempraktiskan ni, apa salahnya. Betul. Dan kita kesempatan ini nak tengok jugalah antara persembahan gendang Persatuan Silat Gayung Kuntau Jawa dan Tomoe Negeri Kedah. Dahsyat tu, membangkitkan semangat pendeka anda. Saksikan. Jom. Tradisi Kedah kita bawakan kat set ni Kelantan. Jadi kita nak tahu jugalah, kita melihat orang kata kualiti bunyi muzik yang betul-betul memberi kesemangat kepada kita ni, pembuatannya pun kita kena belajar juga, Nas. Bagus. Dan apakah perbezaan di antara negeri? Ada beza ataupun tidak? Jadi kita bertanya kepada pembuat gendang silat Abdul Razak Syari. Assalamualaikum Encik Razak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama kita pagi ni. Itu dia bertanjak. Handsome. Ini dia gabungan urban dan juga tradisional. I like it. Dah berapa lama Encik Razak menghasilkan gendang silat ni? Saya baru menceburi bidang pembuat gendang silat ni lebih kurang dalam 2 tahun. Sebelum ni ayah saya yang dia yang membuat semua ni. Lebih kurang umur saya tu tahun dia buat tu start 1992. Jadi peningkatan usia beliau, ayah saya, Pak Syari. Jadi sebab peningkatan usia beliau, saya cuba ambil alih benda ni. Cuba ambil alih untuk mencuburi bidang membuat gendang ni untuk mentabatkan seni warisan bangsa kita, insya-Allah. Alhamdulillah, mentabatkan itu perkataan yang saya rasa sangat kuat yang diangkat. Tapi apa yang kita tahu juga kan, antara gegendang ni kita lihat boleh bertahan bertahun-tahun lamanya. Jadi apa sebenarnya yang menjadi elemen ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk memastikan gendang yang dibuat tu adalah berkualiti tinggi, boleh tahan gendangannya tu. Tak kisah tangan dia besar ke kecil ke, tak ada masalah. Okey, cara untuk menahan kualitinya dia kita pilih untuk jenis-jenis kayu. Okey, jenis kayu selalu kita gunakan. Jenis kayu apa tu? Cik Razak. Assalamualaikum. Alamat terputus sikit ya. Terputus pula. Jadi apa kita dapat daripada kesan visual ini? Beliau menggunakan kayu-kayu yang saya kata, tak salah saya, kayu durian. Kayu apa lagi? Kayu nangka. Cempedak nangka. Cempedak dan sebagainya untuk memastikan kualiti peralatan kita. Ya. Cik Razak, Cik Razak bersama kami. Assalamualaikum. Cik Razak. Itu kayu nangka. Okey, salam. Ya, dengar. Okey, baik. Alhamdulillah. Cik Razak, kenapa antara pokok-pokok kayu durian nangka yang digunakan, adakah lebih lembut ke atau macam mana teksturnya? Ya, jenis-jenis kayu ni dia akan ada yang jenis lembut, ada yang keras. Macam kayu cempedak dia agak keras lah.
Macam kita guna dia tahan lebih lama tapi kualiti berat dia tu lebih kepada kayu cempedak dan nangka. Durian ni dia agak ringan tapi kayu dia agak lembut. Jadi mudah untuk kita buat urusan kerja kita untuk menebuk, membelah kayu, kita memotong lebih mudah untuk kayu durian. Kayu nangka pun kayu dia agak lembut juga tapi kualiti berat dia tu sama dengan kayu cempedak. Jadi apa kita nampak sini jenis kulit yang digunakan. Apa jenis kulit digunakan dan ada perbezaan bunyi tak? Perbezaan bunyi. Kulit selalu kita gunakan kulit kambing dan juga kulit lembu. Kulit kambing ni perbezaan dia bunyi selalu kita tukang-tukang gendang atau pemainan gendang di Kedah ni kita akan panggil sebelah kulit kambing tu kita akan panggil cang lah. Sebelah bam kulit lembu itu kita akan panggil bam. Dua jenis kulit lembu dan juga kulit kambing. Dan menggunakan tali-tali untuk tarik untuk ikat dia punya kulit tu sambung ke dia punya baluh. Betul kita akan pemati baluh tu kita terus ikat dan terus memasangkan rotan untuk samping dia untuk cantikkan gendang. Cik Razak, saya fikir dan melihat ni setiap gendang yang dibuat ni adalah orang kata sangat eksklusif diperbuat. Dia bukan macam kita buat banyak-banyak kat kilang dan sebagainya. Dia hasil tangan seperti ini kan Cik Razak. Macam mana Cik Razak mengekalkan untuk setiap gendang yang sama tu sama bunyinya, sama kualiti, ketebalan kulit kayu, ketebalan kulit yang digunakan untuk gegendang tu. Macam mana Cik Razak boleh kekalkan kualiti tersebut? Kekalkan selalunya kulit gendang ni dia mesti macam dia akan kering tu kulit tu akan mesti kekalkan selamanya. Contoh macam kulit lembu tu kita ada khas untuk bunyi-bunyi dia kita akan menggunakan kelapa, kita mesin kelapa tu dan kita campurkan dengan garam, kemudian kita campurkan dengan halia untuk mematikan kulit tersebut. Jadi kita menggunakan bahan-bahan tu kita sapu di permukaan kulit, jaga permukaan dia gendang, insya-Allah kulit itu akan tahan lama. Yang selalu rosak ni kulit gendang kambing lah, belah kambing tu belah cang tu. Kulit yang belah kecil tu. Tu gitu. permukaan jaga kulit dan bunyi dia. Saya baru nampak anak Encik Razak baru lalu kat belakang tadi nah. Dia pun nak masuk TV tu dia baru lalu. Tu dia. Nak bertanya juga Encik Razak sekeluarga pun kerana membesar dengan warisan ini kan. Pandai juga bergendang ataupun tidak? Ya, saya main gendang. Anak pun main gendang tak, tapi baru-baru tengah dalam pembelajaran. Pembelajaran. Malu juga pandai buat gendang tapi tak boleh pindah. Yang ni kumpulan apa nama kumpulannya? Persatuan Silat Gayung Kota Jawa dan Temuai. Kita ada gendang, silat, temuai juga. Kita akan masuk dalam pertandingan perlawanan temuai dan juga persembahan-persembahan silat di rumah-rumah penduduk. Di satu pasukan ni biasanya macam berapa lama kita kena sentiasa berlatih bersama-sama kan dengan anak-anak kecil, dengan pasukan kita untuk memastikan ialah kita ni seiring sekata bila persembahan tu. Memang kena tiap-tiap hari berlatih ke macam mana Cik Razak? Dia untuk memastikan untuk pembelajaran ni selalu saya buat kelas seminggu sekali. Seminggu sekali tu insya-Allah dalam berbulan-bulan tu ikut atas prestasi murid-murid yang belajar ni, ikut atas prestasi. Contoh macam dia lebih minat kat arah ni dia akan cepat belajar lah. Selalu yang susah nak belajar ni seronai dia susah sikit nak belajar. Sebab dia ada teknik-teknik pernafasan dia kan, teknik jari untuk balut jari macam tu lah. Dia rentak seronai ni dia ada lagu, jadi kita kena ingat lagu-lagu dia tu. Jadi ikut atas persendirian. Jadi macam mana dengan harapan Encik Razak untuk seni pergendang Melayu yang Encik Razak teruskan ini? Silakan. Harapan saya ingin memajukan warisan martabat pembuatan gendang warisan daripada ayah saya ni. Dan juga saya akan teruskan memperjuangkan untuk memartabatkan anak-anak bangsa untuk terus maju ke hadapan dengan muzik tradisional gendang silat Kedah dan serata-rata gendang silat lah macam Kelantan, Terengganu apa semua sekalian. Saya mohonlah anak-anak muda untuk mencapai kejayaan alatan tradisional ni
terus memetabatkan hingga ke akar umbi insya-Allah. Amin insya-Allah. Tu kata memetabatkan tu warisan Melayu ini khususnya sebagai seorang pembuat gendang silat. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Razak Syari. Semoga sampai ke anak cucu jugalah belajar buat gendang. InsyaAllah, insyaAllah. Kita tengok anak dia pun pastinya berbakat juga tu. Terima kasih Encik Razak. Salam hari Ahad buat anda ya. Baiklah, kepada penonton-penonton kita pula. Kita masih dengan geng Wak Long. Jadi apa kata kita saksikan persembahan mereka selepas ini sebelum kita berehat seketika. Geng Wak Long, silakan. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini. Dan apa kata di pagi Ahad yang mulia ini kita beribadat sikit. InsyaAllah kita akan bercerita tentang pembinaan kompleks baru Masjid Al-Ikram Kampung Tualang Bukit Besar di Kota Sarang Semut, Kedah. Dan bersama-sama kita ada dua jejaka yang handsome lagi hebat bercerita. Ustaz Jafri Abu Bakar Mahbudi bersama kita, Duta Pembinaan kompleks baru ini, dan juga Encik Mokhtar Zakaria, tapi kita lebih kenali sebagai Cikgu Mokhtar ya, yang merupakan pengerusi Masjid Jami Al-Ikram Kampung Tualang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini, dan kita nak tanyalah tentang pengenalan dia sikit tentang cadangan pembinaan kompleks baru Masjid Al-Ikram ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada MHI yang memberi peluang kepada kami untuk bersiaran pada pagi ini. Dan insya-Allah kami akan menyampaikan hasrat kami, tujuan pembinaan masjid kami ini. Untuk makluman sidang penonton sekalian, Masjid Jami Al-Ikram di Kampung Tualang, Yan, Kedah ini telah berumur 74 tahun lebih. 74 tahun. Ya, keadaannya sekarang nampak uzur dan dhaif kerana keadaannya yang sebegitu telah mengalami beberapa kali proses pembesaran, dan rasanya sudah sampai masanya kita mempunyai satu kompleks yang baru kerana keadaan persekitarannya itu tidak sesuai lagi untuk membuat aktiviti untuk pengimarahan dan sebagainya. Faktor kedua ialah bertentangan dengan bangunan masjid kami ini adalah satu tapak perkuburan. Tapak perkuburan ini pun juga umur dia lebih kurang macam tu juga. Jadi keadaannya di lereng bukit, dan jika ada jenazah yang nak dibawa naik ke atas, kalau tidak ada orang-orang muda, jadi rasanya sukar.
Itu satu. Yang keduanya, pernah berlaku apabila kerja-kerja penggalian ini dilakukan, terjumpa tulang-tulang mayat yang lama. Jadi maknanya keadaan itu dah terlampau padat. Jadi kita perlu tapak yang baru. Jadi kebetulan di karya kami ini ada satu tapak seluas lebih kurang 8 kelong orang Kedah kata, ataupun 5.5 ekar milik Majlis Agama Islam di Kedah. Dan kami telah membuat permohonan dan alhamdulillah Jabatan Mufti Negeri Kedah dan juga Majlis Agama Islam telah memberi kelulusan. Alhamdulillah. Jadi dari situ kami dah dapat inisiatif ini dan insya-Allah kami sedang mencari dana sebanyak mungkin untuk menjayakan pembinaan kedua-dua projek ini. Satu, bangunan tapak masjid, bangunan masjid dan juga perkuburan. Itu niat kami lah. Dua aspek ini. Dua ini yang sangat perlu untuk sekarang ini. Tapi semuanya perlukan dana dan seperti Ustaz Jafri yang biasa bersama-sama kita kan, sebagai seorang duta, berapa dana yang diperlukan? Saya tahu sebanyak mungkin, tapi ada sasaran jadi saya jawab. Boleh. Sila. Dana yang diperlukan ialah sebanyak 9.5 juta. Nampak besar tapi cukup-cukup orang Kedah kata. Cukup je. 5 juta daripadanya adalah untuk bangunan masjid itu sendiri. Dan selebihnya untuk sebuah dewan, bangunan blok untuk pengurusan jenazah dan juga rumah pegawai dan juga jambatan masuk. Jadi ini semua mengambil kos lebih kurang 9.5 juta lah. 9.5 juta. 9.5 juta. Okey, itulah dia catatan. Jadi pada Ustaz pula, apakah Ustaz boleh kongsikan sikit kebaikan untuk kita berinfak pada hari ini untuk kita mulakan mengumpul dana? Baik, subhanallah Ustaz Ismat. Terima kasih Nas, Cik Muhtar. Subhanallah, masjid ni satu tempat yang sangat cantik tau. Dia punya background dia tu ialah Gunung Jerai. Daripada tapak masjid kita yang baru ni, dengan surrounding dia, Allahumma salli ala Muhammad, menghijaunya sawah bendang, di belakangnya ialah bukit ataupun gunung Jerai. Sangat cantik. Tapi bukan semata-mata kecantikan tu. Kita nak dia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat kita tu memerlukan masjid yang baru. Masjid yang lama dah 70 tahun lebih dah dan sangat dhaif dah. Dan subhanallah kalau kita tengok kawasan curamnya tapak perkuburan tu sendiri, subhanallah, nak mengusung untuk satu hal. Subhanallah. Dan bila kita pindah ke tempat baru ni sangat cantik. Masjid ni satu tempat yang Nabi SAW mula-mula bina bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sebab dia merupakan satu center point, tempat perhimpunan masyarakat. Masyarakat mengambil manfaat bukan sahaja untuk solat berjemaah, tetapi semua urusan masyarakat diuruskan di masjid. Dan kita nak bawa balik keadaan masjid sebagaimana masjid zaman Rasulullah SAW yang semuanya dapat manfaat daripada adanya masjid di tempat tersebut. Dan itulah cita-cita dan matlamat kita, insya-Allah Sayyid Muhammad. Dan kita berada pada waktu pagi. Pagi ini waktu yang Nabi SAW menyebutkan tentang barakahnya. Nabi SAW doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah engkau berkatilah pada umatku pada waktu paginya. Jadi kalau nak bersedekah, inilah waktu yang paling best, namanya waktu pagi. Dan yang kita nak buat ni pula bukanlah Allahumma salli komersial apa-apa sebagainya. Dia sebut sebagai masjid Allah. Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan membina masjid ialah Allahumma salli Muhammad, siapa yang membina masjid walaupun sebesar sarang burung saja, Allah akan membina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Mungkin secara ringkas je kita boleh terangkan kepada penonton bagaimana kita boleh berinfak pada pagi ini. Ya, subhanallah. Tuan-tuan, Ustaz Ismail ada nombor akaun yang tertera, ada Maybank, ada Bank Islam dan sebagainya, ada QR code juga. Cuma kali ini saya nak minta tuan-tuan tolonglah fikir tentang ibu dan ayah kita sama. Bukan semata-mata nak buat ibadat tu untuk kita. Setiap orang yang beribadat di masjid ni semua ganjaran pahalanya akan sampai dekat kita. Orang yang melangkah ke masjid, orang beriktikaf di masjid, baca Quran, ibadat, apa saja amal yang mereka lakukan di masjid, kita akan menumpang pahalanya. Dan kita nak share juga pahala itu kepada ibu dan ayah kita. InsyaAllah buat amalan, niatkan untuk ibu dan ayah kita, pahalanya sampai kepada ibu dan ayah kita, dan pahalanya tak akan kurang sikit pun sampai kepada kita. Saya selalu sebut, bila masjid, jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh. InsyaAllah kelebihan dia sangat besar untuk kita berinfak pada masjid Allah. Jangan lengah-lengah lagi, semuanya kita sumbangkan untuk masjid menjadi pusat komuniti semula di Yang Kedah ini. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Cikgu Mukhtar Zakaria kita, pengurusi Masjid Jami' Al-Ikram Kampung Tualang, dan juga seperti biasa Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Terima kasih sangat-sangat duta kita pada kali ini, pada pagi ini. Baiklah, kita berehat seketika dan sediakan telefon bimbit anda
anda untuk memastikan betul akaun nombor itu betul ya, insya-Allah. Okey, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini dengan warisan gendang Melayu. Mana-mana anda di Malaysia hari ini, dan sebelum kita memberikan persembahan penutup yang paling best, yang paling bertradisi, kita wawarkan kepada anda semua. Kalau anda berminat untuk menjadi pengacara yang hebat seperti Naz Rahman seperti sebelah saya ni, anda boleh sertai uji bakat pencarian Gen Z on screen. Silakan bakat anda dengan muat naik video TikTok berdurasi 1 atau 2 minit dan pilih satu rancangan TV3 yang anda ingin bawakan, sama ada melodi, wanita hari ini atau 999. Sofia dia nak cari pengganti kau. Itulah risau. Bersertakan hashtag Gen Z on screen Shah Alam dan tag @TV3 Malaysia. Tarikh tutup penyertaan adalah pada Jun pertama 2023 dan pastikan akaun TikTok anda terbuka untuk tontonan umum. Terma dan syarat berdasarkan TV3 Malaysia. Yes, saya. Jadi kalau anda ada bakat sertai kami sekarang juga. Mana tahu anda boleh menjadi pengganti Sofia di sini untuk 999. Tapi yang penting juga esok kita bergamit sejarah tentang tenggelamnya kapal perang British di Tanah Melayu. Pernah ada dah. Okey, sekarang kita mulakan dengan persembahan terakhir kita. Kita dah praktis berbulan-bulan lamanya dan kini bersama dengan Gap Walong. Walong, are you ready? Are you ready? Let's go. Mari kita cuba lagu Ayam Didi. Ayam Didi. Okey. Di mana dia? Di aku tadi. Dia itu tadi padilah tupo di bawah tangga, padilah tupo di bawah tangga semua. Di mana dia? Itu tadi. Di mana dia? Itu tadi padilah tupo di bawah tangga. Itulah dia duduk di sana. Di mana dia sahabatku tadi? Di mana dia pemain gendengku tadi? Inilah dia dua orang bijaksana.